Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Alright guys, hari ni Nina nak ceritakan tentang 3 orang perempuan yang dikatakan telah hilang secara misteri. Kehilangan diorang ni memang menimbulkan tanda tanya sebab terjadi secara tiba-tiba dan tak ada clue sampailah sekarang. Even sekarang dah pun cecah 30 tahun kehilangan diorang ni, family diorang tak pernah stop untuk cari diorang. Tak tahulah sama ada diorang ni masih lagi hidup ataupun tak. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Jadi 3 orang perempuan yang hilang tadi adalah Cheryl berusia 47 tahun, Suzy 19 dan juga Stacy 18 tahun. Sebenarnya Suzy tadi adalah anak kepada Cheryl. Cheryl merupakan seorang ibu tunggal yang bekerja dekat salon. Cheryl kahwin dengan first husband dia yang bernama Brian pada tahun 1964 dan dapat anak sulung diorang yang bernama Brad. Lepas tu pada tahun 1973 Cheryl ni melahirkan anak kedua diorang yang bernama Suzy. Tak lama kemudian selepas Cheryl melahirkan Suzy, Cheryl dengan husband dia telah bercerai. Lepas tu dia berkahwin pula dengan lelaki yang kedua bernama Don dan diorang telah pindah ke Springfield. Laki kedua Cheryl ni sebenarnya adalah seorang duda yang punya anak pada perkahwinan dia yang sebelum ni. Perkahwinan diorang boleh dikatakan sebuah keluarga yang bahagia dan diorang boleh beli rumah sendiri. Jadi kalau nak disebutkan dari segi kewangan, diorang tak ada masalah bab tu. Lepas 6 tahun diorang ni berkahwin, akhirnya diorang bercerai. Sebabnya ekonomi diorang ni dah tak stabil. So diorang telah kehilangan rumah kesayangan diorang yang diorang beli tu. Mungkin ada perselisihan faham dekat situ and then diorang decide untuk berpisah je. Tak lama lepas tu Cheryl ni berusaha gigih lah, bekerja keras apa semua untuk beli rumah sendiri. Jadi bila dia dah beli rumah, jadi Cheryl pun meneruskan ataupun memulakan kehidupan baru dia dengan 2 orang anak dia tadi. Manakala orang ketiga yang hilang tadi yang Nina sebut sebagai Stacy, dia lahir pada 23 April tahun 1974 dan dia ni adalah kawan baik kepada Suzy. Pada 6 Jun tahun 1992, Suzy dengan Stacy graduate daripada high school dan macam biasalah family-family diorang ni akan datang ke majlis graduasi tadi. Lepas majlis graduasi tadi, Suzy dengan Stacy ni plan lah nak ke Missouri untuk enjoy dekat sana. So diorang plan untuk ajak kawan diorang yang seorang lagi yang bernama Kirby. Dalam plan diorang nak check in dekat sebuah hotel sambil main air dekat water park. Tapi malam tu diorang tak jadi tidur dekat hotel sebab ada masalah timbul sikit. So diorang tak jadi tidur dekat sana. Jadi diorang pun tukar plan lah untuk tidur ataupun bermalam dekat rumah Kirby. Dah sampai dekat rumah Kirby, rupa-rupanya ada pula sepupu sepapat Kirby ni datang melawat rumah dia, datang dekat sana. Jadi rumah tu ramai lah. Jadi Stacy dengan Suzy ni terpaksalah tukar plan. Diorang kata tak apalah Kirby, malam ni kita orang tak tidur dekat rumah diorang. Jadi diorang akan tidur dekat rumah Suzy ataupun dekat rumah Shirley. Jadi diorang berdua pun baliklah ke rumah Shirley pada malam tu dan diorang akan sambung plan diorang pada esok pagi. Kali terakhir diorang dilihat masih lagi ada, iaitu sekitar pukul 2:30 pagi. Dan selepas daripada waktu tu diorang tak lagi dijumpai sampailah ke hari ni. Esok pagi tu Kirby pun telefonlah rumah Kirby sebab dia nak ajak diorang berdua keluar. Tapi bila dia call, panggilan dia langsung tak dijawab. Lepas tu dia pun tinggallah voice message dekat situ. Mungkin dia fikir masa tu maybe Suzy dengan Stacy ni masih lagi tidur. Lepas tu Kirby pun ajaklah boyfriend dia bernama Mike untuk pergi ke rumah Shirley ataupun rumah Suzy. Dalam pukul 9 pagi macam tu, diorang berdua pun sampailah dekat rumah Cheryl dan diorang nampak masih ada kereta Stacy dan juga kereta Cheryl dekat situ. Tapi pintu rumah diorang ni macam dibiarkan terbuka sikit. Diorang pun masuklah ke dalam rumah tu sambil panggil-panggil Stacy, panggil-panggil Suzy kan. Tapi ya, panggilan diorang tak disahut. TV dekat ruang tamu pun masih lagi dibuka. So diorang pun fikir mungkin diorang yang dekat rumah. Bila diorang panggil-panggil tapi tak ada seorang pun yang sahut panggilan diorang. Kirby dengan Mike pun macam pelik lah, mana diorang ni kan, dengan pintu tak berkunci, lepas tu TV pun terbuka macam tu tapi orang tak ada. Masa ni anjing milik Cheryl ni nampak macam gelisah sikit. Dia macam nak beritahu something bad happen yang jadi dekat tuan dia tau. Lagi satu, barang-barang peribadi diorang macam duit, barang kemas, baju dan lain-lain ditinggalkan macam tu je. Diorang macam hilang macam tu je tapi barang-barang yang lain masih lagi ada. Tanda-tanda rumah diorang kena pecah masuk pun tak ada guys. Polis sendiri kata tak ada tanda-tanda struggle ataupun pergelutan yang jadi dekat dalam rumah tu. Dia ibarat macam diorang ni hilang, entahlah ke mana, macam keluar sendiri, macam diri sendiri yang keluar dari rumah tu. Korang faham tak? Kalau ada orang datang nak rompak rumah diorang ke, mestilah akan ada tanda-tanda pergelutan ataupun barang-barang selerak, apa benda pecah ke macam tu kan. Tapi ini tak ada, semua ditinggalkan dalam keadaan yang baik. Macam diorang ni keluar dari rumah tu, pergi jalan kaki, hilang macam tu je. Seolah-olah macam masuk ke alam lain pula kan. Masa Kirby dengan Mike nak keluar dari rumah tu kan, tiba-tiba telefon rumah diorang ni berdering ataupun telefon rumah Cheryl tu lah berdering. And then Kirby pun jawablah call tadi dan dia terdengar ada suara seorang lelaki. Lepas tu lelaki tu cakap benda-benda yang tak elok dekat dia. Sebelum dia letak call tu, lelaki tadi tu dah cakap benda lucah dekat
dekat dia. Terus Kirby ni dia macam geram lah kan, dah kata bukan dekat dia, dia pun letaklah call tadi. Tapi dia fikir maybe orang tadi tu just make random call dan just nak bergurau. Sekali lagi telefon tu pun berbunyi dan Kirby pun angkat. Rupa-rupanya lelaki yang sama call balik, and then Kirby pun letaklah call sebab dia malas nak layan. Lepas dia letak call tu, dia dengan boyfriend dia pun keluar dari rumah Cheryl. Mak Stacy pula pada masa tu dia dah start risau sebab bila dia tahu yang anak dia tak tidur dekat rumah Kirby. Dia memang dah tak senang duduk dah pada masa tu. Dia pun nak carilah anak dia Stacy kan, tapi masa tu dia tak tahu alamat rumah Cheryl. Tapi dia tak give up, dia cari juga maklumat yang ada, and then dia jumpa juga. Jadi bila dia sampai dekat rumah Cheryl tu, dia jumpa barang-barang yang sama macam si Mike dengan Kirby ni jumpa. Jadi bila dia masuk dalam rumah tu, dia nampak TV terpasang, pintu tak berkunci semua. Dia dah tak sedap hati dah tahu. So dia pun call polis dengan menggunakan telefon rumah milik Cheryl. Tapi kan masa dia duk tekan-tekan button dekat telefon tu, dia secara tak sengaja telah terpadam rekod perbualan Kirby dengan lelaki misteri tadi. Jadi bila recording ni hilang kan, polis dah tak boleh buat apa-apa dah. Sebabnya itu adalah salah satu bukti terbesar yang boleh lead polis dalam kes ni. Tapi bila dah delete, jadi ya, bukti utama diorang dah hilang. Bila diorang bertiga telah disahkan hilang, Mak Stacy ni dia tak give up. Dia print gambar anak dia besar-besar, dia pergi edarkan dekat kawasan setempat. Bukan tu je, polis juga dapat report daripada saksi yang nampak kejadian tu. Ada yang kata yang diorang ni sebenarnya kena culik dengan menggunakan van. Tapi bila diorang siasat, rupanya statement tu tak valid sebab van yang dikatakan oleh saksi tadi tu sebenarnya dipandu oleh Suzy. Jadi dalam kes ni, polis percaya dalang utamanya adalah Bart, iaitu anak lelaki kepada Cheryl dan abang kepada Suzy. Hubungan Bart dengan family dia sebenarnya tak berapa elok, tak berapa okey. Sebab dia ni ada perangai yang buruk, iaitu ketagih minum arak. Bila mak dia tegur pasal perangai dia yang tak elok tu, dia memang tak dengar lah, dia buat tak tahu. So dikategorikan dia ni macam anak derhaka lah. Jadi mak dia marah, mak dia geram, mak dia halau Bart keluar dari rumah dia. Selama 10 tahun Bart memang hidup bersendirian dan dia tak pernah jejakkan kaki dia ke rumah mak dia. Pada tahun 1991 Bart ni balik ke Springfield tanpa pengetahuan family dia. Itu pun dia balik ke kampung dia balik sebab dia dah frust, dia putus dengan girlfriend dia. So kononnya dia macam nak bawa diri lah. Lepas tu Bart ni macam nak berbaik-balik lah dengan family dia. So dia dengan adik dia Suzy tu tinggal dekat sebuah apartment yang lain. Tapi disebabkan Bart ni dia macam masih lagi tak boleh move on dengan ex-girlfriend dia, jadi dia punya ketagih dekat arak tu jadi makin kuat. So perangai dia daripada yang dulu dengan sekarang ni lagi teruk tau. Ketagihan dia untuk minum minuman keras ni memang makin menjadi-jadi. Disebabkan adik dia dah tak tahan dengan perangai Bart ni, so Suzy tadi tu pun baliklah ke rumah mak dia dan tinggal dengan mak dia balik. Selain Bart, polis juga syak Dustin dan juga Martin dalam kes ni. Dustin dulu adalah ex-boyfriend kepada Suzy, manakala Martin pula adalah kawan kepada Dustin. Sebab kenapa diorang ni jadi suspek utama dalam kes ni adalah dulu diorang ni pernah ada rekod tak baik, pernah buat benda tak elok lah, ada kes jenayah. Salah satunya diorang pernah buat vandalism dekat tanah perkuburan dan curi gigi emas mayat guys. Lepas tu diorang dah cabut gigi tu, diorang pergi kedai pajak gadai, diorang pergi gadai emas tu. Jadi bila Suzy tahu yang boyfriend ini buat benda yang macam bodoh gitu kan, jadi ya diorang pun putus. Tapi polis tak ada bukti kukuh untuk sabitkan diorang dengan kehilangan Suzy, Cheryl dan juga Stacy. Manakala suspek yang terakhir dalam kes ni adalah seorang tentera ranger yang bernama Robert. Dia pernah ditangkap oleh polis atas kesalahan membunuh seorang perempuan. Tapi dia dilepaskan sebab polis tak ada bukti kukuh untuk sabitkan dia. Kemudian pada tahun 1985 dia kena tahan lagi sebab atas tuduhan cubaan menculik orang pula. Tapi dalam pembicaraan dia, hakim bebaskan sebab dia kata benda tu je salah faham je. And then tahun 1992, tahun diorang hilang tu, dia balik ke Springfield dan tinggal dengan mak dia. Dikatakan Robert ni pernah bekerja dengan ayah Stacy. So polis syak memang dia ada terlibat jugalah, ataupun dia ni adalah salah seorang dalang dalam kejadian tadi. Tapi 3 tahun kemudian dia kena tahan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sebabnya masa tu Robert dia terlibat dalam satu rompakan dan dia acukan pistol dekat seorang budak perempuan yang berusia 12 tahun. Jadi disebabkan kesalahan dia tadi tu, dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Even polis syak dia ni macam terlibat dalam kejadian tadi, tapi sebenarnya polis memang tak ada bukti kukuh guys. Sampai sekarang kehilangan diorang bertiga tadi masih lagi menjadi tanda tanya. Kemana diorang ni menghilang? Kalau diorang tu memang dah meninggal, mesti akan ada sisa-sisanya juga kan. Ni macam hilang macam tu je dan tak tinggalkan apa-apa jejak ataupun clue. Ada juga yang percaya maybe diorang ni sengaja keluar dan tinggalkan rumah diorang macam tu je. Kononnya macam diorang ni nak membawa diri lah. Tapi Nina rasa macam tak logik kot. Kenapa diorang nak tinggalkan harta benda kan? Lagipun Stacy tu ada mak bapak dia dekat situ. So kenapa dia nak ikut terlibat dengan diorang dua beranak tadi kan? Jadi kalau diorang ni masih lagi hidup, Cheryl mungkin sekarang dah umur 77 tahun, Suzy 49 dan Stacy dah pun berusia 48 tahun. Reward juga akan diberikan kepada sesiapa yang ada maklumat tentang diorang, iaitu sebanyak $42,000 guys. Jadi Nina nak tahu pendapat korang, yang mana satu korang percaya atau mungkin ada teori daripada korang, komen dekat bawah. Okay guys, kehilangan diorang sebenarnya memang menjadi salah satu tanda tanya, satu misteri, sebab diorang hilang daripada rumah diorang. Dia macam
kalau fikir benda-benda berapu lah kan, diorang ni macam kena sedut dengan UFO dan hilang macam tu je. Okey, yang tu lawak lah. Okey, tapi sebenarnya agak pelik sebab diorang hilang tapi barang-barang peribadi diorang macam dompet, apa-apa semua tu, duit ditinggalkan macam tu je dekat rumah. Kalau diorang memang diculik kan, tapi takkan culik diorang semata-mata kan. Entahlah apa motif si penculik tu nak culik diorang semua kan. Nina nak tahu pendapat korang, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Okay, and that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video Nina share pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification, at least korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan follow juga Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.